الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وذخرنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Allahumma ya Allah, fahamkanlah kami akan agamamu, ajarkanlah kami ilmu tafsir Al-Quran, agar apabila kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami dapat memahaminya ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan rezekikan kepada kami kefahaman ya Allah. Ya Tuhan kami, berilah manfaat akan ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami ya Allah ilmu yang memberikan manfaat ya Allah. Ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan baik kami, mudahkanlah tutur bicara kami, fahamkanlah percakapan kami. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang dimuliakan pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa, Fadil Imam Bilal, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya dapat kita bersama-sama hadir lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kita semua. Jadi alhamdulillah, kebanyakan daripada kita dah mempunyai buku. Cumanya pada hadrat saya lah minggu lepas, 2 minggu lepas kita pernah sebutkan bahawa siapa yang dia kurang berkemampuan, kalau dia mahu, jangan malu, jangan segan untuk dapatkan kerana dia akan dikira sebagai beasiswa lah saya ulang sekali lagi, kalau dia nak. Tapi bukanlah orang kata dah beli sendiri lepas ni aku tak nak bawa kan. Maksudnya yang dapat beasiswa wajib bawa. Sebenarnya ni atas tanggungjawab kita lah kan. Jadi mudah-mudahan, sebab belajar dengan ada buku ni adalah lebih baik lah saya selalu buat contoh orang pergi sekolah kan. Ni sekolah dah mula kan. Anak-anak tuan-tuan, ibu-ibu dah pergi sekolah kan. Ke cucu dah pergi. Anak-anak lah kan, yang nampak muda lagi ni kan. Okey, jadi cuba bayangkan kalau dia berlenggang kan, berlenggang sekolah kan, kita marah lah kan. Pergi kat masjid berlenggang, itu adi, itu biasa kan. Cuma tak apa jadi saya kalau kata ada, saya persilakan, jangan malu jangan segan. Dan kalau kata ada yang ambil dia terlupa bayar ke apa ke, tidak jadi masalah, saya halalkan dah dan saya pun tak hutang dengan pembekal. Dia bimbang Ustaz halalkan tapi bukan dia punya, ni memang dia punya kan. Baik, jadi kita pergi muka surat 130, kita baca dulu ayat yang ke-6 sehingga ke-19 surah Al-Alaq. Sebelum kita lihat, selepas itu kita akan sambung semula pada tempat yang kita berhenti Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. الرجعى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى.
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul Azim. Dilihat terjemahannya terlebih dahulu sebelum kita pergi sambungan kepada tadabbur ataupun tafsir surah ini. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha. Ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Ar-ra'ahu istaghna, dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Inna ila rabbika ruj'ah. Ingatlah sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali, iaitu untuk kamu menerima balasan. Ara'aita alladhi yanha. Adakah engkau nampak baik orang yang melarang dan menghalang? Abdan idza shalla, iaitu seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan sembahyang, mengerjakan solat. Ara'aita in kana 'alal huda. Adakah engkau nampak buruknya jika dia berada atas jalan yang betul? Au amara bit taqwa, atau dia menyuruh orang bertakwa janganlah melakukan syirik. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah engkau nampak terlepasnya dia dari azab jika dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya serta dia berpaling dan ingkar. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya dan akan membalasnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jangan sesekali kamu berlaku derhaka, demi sesungguhnya jika dia tidak berhenti, iaitu daripada perbuatan buruk itu, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya dan menyeritnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Falyad'u nadiyah. Kemudian biarlah dia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkan dia. Sanad'u zabaniyah. Kami pula akan memanggil malaikat zabaniyah untuk menyiksanya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ingatlah, jangan engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan amal-amal soleh. Jadi ini terjemahan daripada ayat yang ke-6 hingga ke-19. Jadi kita terus kepada kita berhenti minggu lepas pada muka surat yang ke-134.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang disebutkan dalam surah ini adalah 3 pernyataan, iaitu dari mana kita berasal, ke mana manusia datang, kenapa manusia hidup ke atas muka bumi ini, dan ke mana hala tuju manusia selepas dia mati. Dan kemudian datang persoalan ini untuk seorang da'i. Ini seorang da'i, seorang pendakwah yang menyeru kepada Islam agar melihat beberapa perangai manusia yang telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam yang kemudian kita nak ambil pengajaran daripada surah ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah dalam keadaan yang payah. Kalau kita lihat tadi yang kita bacakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ara'aital ladzi yanha, apakah engkau tidak melihat orang yang menghalang abdan idza shalla. Maksudnya Nabi SAW nak mengerjakan solat, tetapi dia diganggu oleh musyrikin, diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi apakah perbuatan itu perbuatan yang baik, mengganggu orang yang nak mengerjakan solat? Semestinya tidak. Tetapi itulah yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW. Dan perangai ini adalah pelik dan tidak sepatutnya dilakukan seorang manusia yang sepatutnya membantu seorang hamba Allah yang mahu mengabdikan diri kepada Tuhan yang menciptanya. Jadi mengganggu orang solat ni, kalau dari segi hukum fiqahnya, berdosa, haram. Orang yang memperolok-olokkan solat itu sehingga para ulama menyebutkan terkeluar dia daripada agama Islam. Yang mempersendakan dia buat main, buat berjoget-joget. Kalau dia Muslim lah, terkeluar dia daripada agama Islam dalam keadaan sedar diri dia. Jadi apatah lagi orang kafir yang mengganggu seorang hamba Allah yang nak menyembah penciptanya. Jadi inilah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suasana yang berlaku ialah adanya manusia yang menghalang hamba Allah dari menunaikan tugas seorang hamba, iaitu Abu Jahal. Dalam tafsir kita baca Abu Jahal. Abu Lahab pak saudara Nabi, Abu Jahal dia orang lain, tapi dua-dua jahat. Itu memang benar. Baik. Jadi bila kita sebutkan berkenaan tentang seorang hamba Allah ni nak menunaikan tugasan seorang hamba kepada penciptanya, kita faham bahawa kita hidup atas muka bumi ini, kenapa kita dihidupkan? Antaranya adalah untuk beribadah kepada Allah. Barulah kita tahu nilai diri kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi itu kita tak boleh buktikan, sebab kita mengaku yakin kita hamba Allah. Kita tak pernah tanya kenapa subuh semayang terbit fajar, kenapa tak buat pukul 8 pagi? Tak boleh ke nak buat pukul 8 pagi? Sedap sikit. Tak, time waktu paskan. Jadi kita buat perkara itu kerana semata-mata ta'abbud ila Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Dia kata habis waktu subuh ditunjukkan kepada Nabi SAW apabila terbitnya matahari, maka kita akan solat dalam keadaan tempoh itu. Kenapa 2 rakaat? Patutnya kalau nak buktikan iman seseorang tu hebat, baik 8 rakaat. Subuh-subuh dah bangun semayang 4 ke, isyak dia dah layu, dah lemah, nak ngantuk, baik buat 2 kalau kita fikir akal kita. Tetapi perkara itu tidak menjadi persoalan kepada hamba Allah. Jadi Abu Jahal ni kerjanya antaranya mengganggu Nabi. Ada sebahagian riwayat menyebutkan bahawa Abu Jahal ni kata kalau engkau sujud lagi, dia nak pijak oleh Nabi. Oh, ini gangster. Tapi tengok pembelaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang kalau sentiasa buli kita, bukan ertinya kita tidak boleh melawan. Kita boleh pertahankan diri kita. Hatta kalau dalam harta orang rompak kita, kita bertarung dengan perompak itu, mati perompak itu masuk neraka dia, mati kita masuk dalam syurga. Jadi bukanlah Islam ni defensif semata-mata. Apabila sikap manusia itu melampau, maka ada balasan yang patut mereka terima. Jadi bukankah Abu Jahal sendiri sepatutnya Islam, tetapi yang berlaku ialah dia pula menghalang orang lain dari Islam dan menunaikan solat. Bukankah suatu kepelikan pada manusia? Maksudnya sepatutnya dia yang masuk Islam. Sebab apa? Nabi SAW berdakwah kepada dia. Dia hidup bersama dengan Nabi SAW, tetapi dia pula yang menghalang. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah para rasul ini, mereka memang akan bertarung dengan orang yang mempunyai pengaruh, orang yang mempunyai kuasa. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ni semua adalah pembesar-pembesar Arab. Mereka takut seperti mana Fir'aun takut. Kalau orang terima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa AS, maka dia akan tak laku. Pemerintahan dia itu akan tergugat. Orang akan tinggalkan kepercayaan yang karut itu, akan pergi kepada kebenaran. Jadi apa yang Fir'aun buat? Fir'aun tekan pengikut-pengikut Nabi Musa AS. Fir'aun nak membunuh Nabi Musa AS. Bahkan dalam tafsir jalan lain menyebutkan orang lain kata jangan bunuh. Dia tak setuju sampai bunuh Nabi Musa AS. Tapi Fir'aun kata aku nak bunuh. Tapi itu pada kisah Nabi Musa AS, dan terjadi juga kepada Nabi Muhammad SAW pada peringkat kemuncak mereka, kezaliman mereka itu sehingga mahu membunuh Nabi SAW. Jadi mereka ni sebelum daripada itu, inilah yang berlaku. Sebelum daripada nak berlaku peristiwa hijrah ataupun sehinggalah dicadangkan dalam Parlimen Mekah mengusulkan membunuh Nabi SAW. Sebelum tu Nabi diganggu solat. Banyaklah kisah ni, kan? Nabi nak keluar rumah, dia kan kotorkan depan rumah Nabi SAW, sehingga kisah yang masyhur. Nabi SAW ziarah dia. Akhlak Nabi SAW tu, atau Islam kena tunjuk. Mana? Kena tunjuk, bukan menunjuk-nunjuk. Islam ni akhlaknya perlu ditunjukkan. Tapi bab menunjuk-nunjuk ni cerita dalam hati, tak tahu. Hari ni ada orang bagi sumbangan, ialah keluar suara khabar, keluar berita, tak salah. Yang salah kalau dia menunjuk-nunjuk. Apakah kita tahu dia menunjuk-nunjuk ataupun tidak? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi apa yang kita bicarakan itu, keikhlasan itu adalah amalan peribadi orang itu, amalan hati orang itu. Kita pula macam hebat sangat lah, ni orang pun tak ikhlas ni. Ni riak ni, kita tak tahu. Yang disebutkan ciri-ciri orang yang riak, tapi hakikat yang sebenar kita tidak mengetahui. Jadi apakah tanggapan kita kepada seseorang yang seperti ini? Ini seperti Abu Jahal yang mengganggu Nabi SAW mengerjakan solat, sedangkan dia, ini Nabi Muhammad SAW dan orang yang bersama baginda SAW adalah orang yang berada di atas petunjuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat persoalan, apakah engkau lihat orang yang mengganggu orang yang mengerjakan solat ini, mereka ini atas petunjuk Allah. Mereka ni ajak orang takut kepada Tuhan ke? Au amara bit taqwa, ataupun disuruh bertakwa ke? Semestinya tidak. Yang mengajak kepada takwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dia ni yang mula-mula. Abu Jahal ni kaya, kan? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni
Sesekali kalaulah dia dah memiliki kekayaan sehinggalah dia melakukan pelampauan. Dia melampau. Melampau ni lebih teruk daripada kufur. Macam Fir'aun. Dia lagi kufur, kafir, jahat pula tu. Dia kata dia tak kafir yang baik tanya pun payah juga. Kalau dalam sejarah Nabi SAW pergi hijrah, yang memimpin, memandu jalan Nabi itu adalah orang bukan Islam, musyrikin. Tetapi dia ada kategori. Macam kita lah hari ni, ada orang yang baik, walaupun dia bukan Islam, dia baik. Tapi bukanlah kita kata baik masuk syurga lah. Itu dia dengan Allah SWT. Tapi ada yang baik, yang kita tak sebut selamat pagi pada dia, dia dah selamat pagi pada kita. Tak malu kita. Ini kadang-kadang sedap. Kita kena salam, kita bagi salam kepada kaum muslimin, kita menyapa dengan sapaan yang baik, tak dapat pahala. Dapat pahala. Nampak tengah duduk depan rumah uncle. Ni akhlak Islam. Nak kadang dia pula panggil Dek, dia nak panggil kita. Jadi ini perkara yang kita tunjukkan bahawa cerita ni adalah menunjukkan bahawa betapa hebatnya akhlak Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekadar itu sahaja, bahkan membawa petunjuk itu dengan kesukaran. Jadi Nabi SAW membawa hidayah Allah SWT, memikul tanggungjawab Allah SWT ini dengan sukar. Bukan sahaja diganggu Nabi SAW untuk mengerjakan ibadah, bahkan dakwah Nabi SAW juga diganggu. Dia mengajak orang lain kepada ketakwaan yang semua orang tahu mana takwa dan yang mana jahat. Jadi pertembungan hak dengan batil ini, jahat dengan baik ini memang pertembungan yang dapat dibezakan. Kalau halal dengan haram dapat dibezakan dengan mudah. Apa yang Nabi SAW bawa dengan ajaran yang kufur, ajaran yang syirik ini jelas. Itu sahaja Islam tidak menerima unsur-unsur kesyirikan dalam apa sahaja bentuk. Walaupun kata niatnya itu nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi syirik ataupun menyerupai kesyirikan itu tidak dibenarkan dalam agama. Benda ni benda yang jelas. Jadi Abu Jahal ni dan seangkatan dengan dia bukanlah orang yang nak bawa kepada menyuruh kepada takwa. Bukan tadi ara'aital ladzi yanha. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah engkau lihat Abu Jahal ni dia berada atas jalan petunjuk, atau amara bit taqwa, ataupun menyuruh kamu melakukan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apakah engkau tak melihat bahawa mereka ini, golongan musyrikin ini, kafirin ini, mereka itu adalah pendusta dan mereka itu berpaling. Kadzdzaba wa tawalla. Mereka mendustakan dan mereka itu berpaling. Benda yang benar, tapi mereka berpaling daripada kebenaran itu. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi SAW dan kepada semua pendakwah sehinggalah hari ini dan sampai hari kiamat. Memang akan ada. Kalau semua orang baik, takkan apa mana kita nak dakwah kan? Memang ini tugas kita. Dan setiap dakwah kita itulah yang diberikan ganjaran. Dan bagi da'i, ini pendakwah dan pembawa Islam, tidak perlu bimbang dengan orang yang sebegini, kerana Allah Ta'ala bersama dan melihat segala apa yang penjahat-penjahat ini lakukan. Jadi kalau orang urut kita tidak akan takut. Sekarang ni sebagian masjid ada perubahan. Dikatakan ada perubahan lepas puasa, agak-agak perubahan ke apa ke, lebih baiklah mudah-mudahan. Tapi biasalah bila nak berlaku perubahan macam-macam lah Ada masjid yang sudah ada sejarah yang tidak baik, macam-macam. Cuma itulah
kita beranggapan baiklah. Dan kita, ada juga ustaz, kalau dia naik dengan ustaz, tidak silap, ustaz banyak cerita sikit, ustaz banyak cakap, dia tukar. Tukar lah. Ada. Saya tukarkan dia juga. Tak, kita jangan takut orang nak tekan kita akan lawan. Kan? Di mana salahnya? Contohnya kan. Tanya dia di mana salahnya. Betul ustaz kan, dia kata kan. Lepas tu sebab ni dia cerita berdasarkan pengalaman yang telah berlaku. Dia panggillah seorang penceramah. Bab niat dia ustaz 4 bulan kan. Tak sembahyang lagi. Buat niat. Nasib baiklah kita bukan nak beza-bezakan ni antara asatizah dan sebagainya. Kadang-kadang watak-watak sebegini ada. Memang ada. Dia tak suka orang ramai. Dia tak suka orang pandai. Kalau orang pandai, orang ramai kat masjid dia susah. Susah nak buat kerja yang tak baik lah. Sebab sebahagian orang yang ada kuasa ni, kadang dia terlibat dengan penyalahgunaan kuasa. Maksudnya, yelah buat projek tu dia punya projek. Kalau dia kerja kat luar tak apalah kan. Tapi bagi saya tidaklah menjadi masalah kalau harganya itu memang lebih rendah dan lebih baik daripada yang lain. Contohlah nak buat bilik air baru, kontraktor lain RM50,000, tapi dia buat RM40,000. Tak ada orang yang buat RM40,000. Lebih kurang lah, tak ada untung lah kiranya. Untung nipis sangat lah kan. Contoh. Ni kadang-kadang berlaku perkara sebegini. Tapi dalam dakwah memang ada mihnahnya. Itu dari segi pentadbiran. Betul juga. Ada masjid yang tak mula-mula pun kelas dia tak tahu dia tunggu apa. Yelah, ada masjid dulu waktu PKP ni cabaran untuk mereka. Polis selalu datang. Polis suka sembahyang kat situ. Ya kan dulu kan umur 70 tak boleh. Tempat tu yang lebih 70 je tuan-tuan. Berapa ramai? Ramai tempat tu. Satu tempat tu yang umurnya lebih 70 ramai. Dan dia orang nak datang solat. Jadi hari pertama Jumaat 4 polis ada. Masya-Allah macam nak apa tu, macam ada pengganas akan datang tu. Tapi itulah yang kita ikut SOP lah yang pada ketika itulah sekarang dah tak ada had umur lah, kecuali yang kecil kan. Itu pun ialah kalau dia sihat apalah kira je kan. Cuma ceritakan nak buat baik ni kadang memang ada beberapa halangan. Yang kita ni tidak boleh rasa halangan-halangan itu menyebabkan kita lemah. Jangan kita rasa begitu. Dan setiap orang yang buat jahat kepada kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Tapi dengan syarat pastikan dakwah kita ni dakwah yang betul. Saya ingatkan diri saya tu dah. Datang ikhlaskan hati. Kan? Sampaikan sampai yang benda yang betul. Bukan yang mengarut. Ada? Kalau daripada rumah dah fikir mengarut dah. Contohnya kan. Apa yang nak sampaikan tu? Ada? Aku berhenti cepat-cepat lagi aku bagus. Contohnya kan. Tak kira dah. Apa nak isi apa aku tak kira. Yang penting cukup masa. Okey. Aku balik ada isi okey. Tak, ini peringatan untuk diri saya ni. Ayat yang sebutkan ini adalah cerita tentang Nabi. Dan siapa yang nak menyambung lisan para rasul ini kalau bukan kita? Kalau bukan para pendakwah. Jadi kalau kita cakap betul memang biasalah Ada seorang ustaz ni dia mengajar di zaman dululah, sebelum zaman penyatuan ummah. Agak sekarang baguslah kan. Tak apalah yang dulu ni kita kenal sebagai sejarah. Tapi ustaz ni bagus. Pendakwah dia bagus. Saya pernah jadi driver dia. Dia pergi ceramah kat Shah Alam. Yang saya suruh bawa dia pergi sana. Dia pun pergi. Dalam tu banyaklah duduk dengan ustaz ni. Takkan cerita bola pula kan. Bagus. Duduk orang baik-baik, cerita benda yang baik-baik. Minta benda yang baik-baik pada dia. Dia pun cerita pengalaman dia. Dia mula-mula kerja dekat mana. Dia dihantar di Sarawak. Sarawak ni tuan-tuan macam apa. Ceramah macam ni nak buat kelas ni, nak agak pengurusi panggil tak ada lah kan. Ya, dia punya usaha lah buat.
Ada yang siap kena kejual pakai cangkul pun ada. Tak apa-apa sentimen sepenanjung dah, apa dah, ajaran apa dah. Kita nampak benda betul ni. Jadi dia kata duduk kat sana dia dengan isteri dia itu antara lapangan medan dakwah yang amat mengujikan untuk dia, dan alhamdulillah dapat dilaksanakan semampu yang boleh. Jadi bila dia balik kat sini sebenarnya alhamdulillah rancaklah dakwahnya dan sebagainya. Jadi pergi satu masjid ni sempat mengajar berapa kali. Dan katanya jemaah beritahu dia ni nak dia berhentikan. Dan kata ustaz ni, dia pergi kedai, kemudian terserempak dengan orang yang dikatakan yang mahu dia ni berhenti daripada mengajar. Apa ustaz ni buat? Makan kat kedai makan ni terserempak kan? Dia kata dengan orang kedai tu, bayarkan pengusi dia, atau pemimpin masyarakat dia punya. Jadi orang ni pun bayarkan, ustaz ni bayar. Jadi bila orang tu nak bayar, pengusi ni nak bayar, dia kata, ustaz tu dah bayar. Jadi dia ni jadi semua salah. Dia kata, aku nak pergi jumpa dia, cakap terima kasih. Macam mana? Semua salah. Aku nak suruh dia berhenti macam ni. Dan dia kata sejak peristiwa macam tu rapat dia. Kita nak menundukkan orang yang ego ni adalah dengan akhlak yang baik. Itu yang saya dapat. Maksudnya emosi dibalas dengan emosi. Emosi tidak boleh dibalas dengan hujah. Kan? Dia tengah marah, tapi orang ni bagi, ini psikologi dia lentuk lah. Dia kata sampai hari ni baik. Padahal jauh tu, rumah dia daripada mengajar tu jauh. Bukan orang kata kalau sebab ya fikir baiklah, dia fikir cik yang dekat kan. Tak baloi lah kiranya kalau nak pergi jauh macam tu. Sekolah ni tuan-tuan jangan cakap lah, hantar sekolah Tamil. Tuan-tuan bila cerita tuan-tuan, ibu-ibu bila hantar sekolah Tamil, sekolah Tamil ni ada pelajar Muslim juga Tamil tu bangsa, tahu? Tu saya pun nampak macam Tamil juga. Tapi itulah, tak boleh kan, orang cakap pun tak faham ada kekurangan lah kan. Ada pelajar Muslim, dia kata ada 6 orang 6 orang pelajar Muslim. Dan bila ada satu pun pelajar Muslim, kementerian mesti hantar ustaz. Untunglah kalau kiranya kan mengajar 6 orang. Tapi dia kata setiap hari Rabu datang Sami datang lah. Yalah, macam kita lah, ustaz datang, sekolah kebangsaan, Sami tu datang. Tapi sekolah jenis bolehlah upacara dia kan. Sami pun datang. Dan ustaz tu kata dia tengok yang 6 orang budak Muslim, dia pun ikut sekali. Dia kata tak boleh jadi ni. Macam mana kau ni Muslim yang kau India ke, itu bangsa kau tapi agama kau Islam, tak boleh ikut. Dia kata itu hikmah dia dapat selamatkan. Mudah-mudahan 6 orang walaupun betul pindah lagi. Pindah. Kadang tu lah orang tak suka dan orang tak suka kan. Tapi itulah kalau benih yang baik ni kan, dalam perkataan Melayu benih yang baik ni campak dia apa? Jadi di laut jadi pulau. Campak di hutan jadi apa? Jadi hutan rimba tak suka kan. Jadi maksudnya ini bukanlah da'i. Dan kita pun saya tekankan, dakwah ni bukan tugas para ustaz saja, kita termasuklah. Nak buat dakwah dalam keluarga ni bukan senang tau. Kadang tak boleh buat dengan percakapan, orang terasa. Kena buat dengan perbuatan. Tahu saudara mara ni jenis tak semayang. Macam mana aku nak buat? Kan aku nak kata ajak pergi semayang, kan dia kata lebih pula. Orang tu azan kat rumah. Masuk waktu dia azan kat rumah. Terkejut tu rumah. Macam mana ya? Tak kau tak semayang ini kan? Betul? Sama macam dulu ada satu keluarga yang mereka ini memang mementingkan pendidikan barat. Ataupun
pendidikan dunia lah, mengatasi pendidikan akhirat. Padahal kita perlu ada kedua-duanya. Yelah, belajar tinggi-tinggi sampai US, dapat jadi engineer, gaji besar. Dia fikir dia gaji besar. Dia tak fikir orang lain yang tak ada pendidikan tu, di Terengganu tu, Ustaz Zahar cerita kan, beli Ferrari 1.2 juta, pendidikan di UPSR. Sini ada UPSR saja? Tak ada, semua degree sini. Tak dapat beli Ferrari. Ni rezeki milik Allah Ta'ala. Jadi pendakwah, kita semuanya sebagai pendakwah, macam mana nak berdakwah dalam keluarga kita, tanggungjawab kita. Sebab saya tak sedara lah, kiranya dengan sedara tuan-tuan. Macam mana kita nak bawa? Yang pentingnya, yang paling mustahabnya kena ada pada dalam diri kita. Jadi dalam kisah keluarga tadi, apa yang dia buat? Dia hantar anak sulung dia sekolah agama. Bila hantar anak sekolah agama, jadi pak-pak saudara dia tanya lah, macam mana sekolah agama? Pelik tak sekolah agama ni? Wih, rupanya sekolah agama tuan-tuan, daif tuan-tuan. Kan? Daif sekolah agama dulu. Bukan hari ni. Bila saya pergi terkenang dengan sekolah saya tu, lepas 6 tahun kemudian saya pun pergi belajar kat Kelantan. Saya kata elok lagi sekolah kat Kelantan ni daripada kat Melaka dulu lah. Dia cerita dulu. Tapi Alhamdulillah, ini pun berkat para pendakwah kita yang bercakap. Dan hari ni orang nak masuk sekolah Arab, temu duga. Dulu buka 40, 20 je terisi. Hari ni kena temu duga. Tak lepas temu duga, tak boleh masuk sekolah Arab, sekolah rendah. Jadi kata seorang Abu Ustaz ni, dia kata desakan masyarakat itu adalah lebih baik daripada kuasa politik dia. Itu peranan pendakwah penting. Kalau hari ni semua orang suka sunnah, kalau hari ni semua orang suka ikut jalan yang benar, ada kefahaman Islam yang betul, maka orang secara automatiknya pemerintah akan ikut. Hari ni bila orang nak sangat sekolah agama, sampai MRSM pada tahfiz tau. Saya pun tak pernah kita terfikir dulu. Sekolah MRSM ada buat tahfiz. Sebab lain tuan-tuan, dia ni kalau tuan-tuan kalau buat belajar akademik ni, macam ni lah. Datanglah ustaz ceramah, semua menumpuk. Sambil bersila boleh tidur. MRSM Jasin tu selalu panggil saya, saya marah. Macam kurang penting pada diri mereka. Padahal saya kata bekal ni penting. Kau nak pergi Amerika nanti, kau nak pergi UK nanti, azan pun barangkali kau susah nak dengar. Kalau hari ni lah orang nak lantakkan kau dengan didikan agama pun kau tak nak terima, macam mana kau kat sana? Duit bukan segala-galanya. Kemana yang kita boleh bawa? Contoh harta kita ni kan. Baik. Jadi yang seterusnya, dai sepatutnya merasai ini semua dan tidak perlu bimbang. Jadi kalau kata ada orang yang mengganggu gugat kita, maka tidaklah perlu kita bimbang, melainkan itulah pahit maung yang patut kita rasai. Ni azan kita dengar. Kita bagi dalam azan sekejap
Okey, baik tuan-tuan, ibu-ibu kita sambung semula. Dan hari ini insya-Allah kita akan habiskan surah ni. Sikit lagi sebenarnya. Baik. Jadi inilah perkara yang perlu ditempuh oleh para pendakwah, oleh orang Islam yang nak menyampaikan Islam. Pasti akan ada bangkangan, pasti ada cubaan, pasti ada perkara yang sehinggalah menyakitkan diri kita. Tapi hari ini alhamdulillah bukanlah seperti mana zaman Nabi SAW, zaman para sahabat yang nak menyampaikan Islam dengan keringat, dengan darah. Mereka terpaksa menanggung kesakitan. Hari ni kita buat je kerja kita, tak ada pun hari ni. Paling kurang pun orang lari daripada kita kan. Macam jemaah dakwah ni kadang belum apa-apa lagi, kita nak bercakap dengan orang, dia nampak jemaah dakwah datang, dia dah cabut lari kan? Sebenarnya itu cabaran pada mereka. Bayangkan hari ni kalau kita jalan beritahu dia nak beritahu untuk solat kan, dia pun cabut lagi dan sebagainya. Ini sabar mereka. Tapi kita pun dalam masa yang sama, kita sebagai pendakwah kena mengikutlah seperti mana Nabi SAW bagaimana dakwahnya. Itu pun kena betul juga. Kalau takut dakwahnya tak betul, orang lari bukan disebabkan dakwah kita tu, tetapi orang lari disebabkan diri kita yang salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni yang pasti Allah akan membalas. Jika tidak di dunia, di akhirat pasti balas. Orang yang kata, macam tadi lah, Abu Jahal ni dia kata kalau engkau solat lagi aku nampak kau solat, dia nak kotorkan muka Nabi SAW, dia nak pijak oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan sangat keras dan menyentap sesiapa yang mendengarnya. Tarikan dan sentapan bukan lagi dengan menarik baju dan pakaian, bahkan ditarik ialah ubun-ubun kepala. Sanad'u zabaniyah, akan digentap ubun-ubunnya oleh malaikat zabaniyah. Dan tarikan itu ditarik dalam keadaan yang menghina, diseret dalam keadaan yang amat mengerikan, menakutkan. Dan tarikan itu nak tarik dekat mana? Nak heret orang tu di ubun-ubun bagaimana? Untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Disebutkan fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Dan pada ketika itu panggillah kumpulan mereka, panggillah geng suku sakat mereka, apa yang mereka boleh bantu pada kelompok yang derhaka kepada Allah ini. Adakah mereka mempunyai penolong? Penolong mereka hanyalah di dunia. Mereka boleh memanggil, minta tolong daripada kawan-kawan sepermainan, daripada kelab-kelab mereka. Tetapi jika ini berlaku, Allah akan memanggil untuk melawan kumpulan-kumpulan itu dengan zabaniyah. Siapa dia zabaniyah ini? Ia dikenali semua. Si ahli kelab dan penjahat-penjahat itu mengenali zabaniyah, iaitu penjaga neraka yang tidak senyum dan hanya mendera dan menyiksa, dan tidak ada keperimanusiaan kerana Allah memerintahkan dia begitu. Sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga neraka, siapakah mampu melawan zabaniyah? Ketika zabaniyah telah menyebelahi pendakwah Islam, maka kenapa pendakwah Islam itu perlu takut? Setiap orang yang mencerca, setiap orang yang mengeji, memukul para pendakwah ini, mereka yang memukul itu, mereka yang melakukan kejahatan itu tidak terlepas. Dan ini adalah gertakan dan amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir pula, di saat Abu Jahal ini mau hampir kepada Nabi Muhammad SAW, dia nampak seolah-olah ada api yang membataskan dirinya nak pergi berhadapan dengan Nabi SAW. Sehinggalah Abu Jahal ini rasa ketakutan yang amat sangat dilihat pada matanya. Dia yang nampak api tu. Bila dia datang nak dekat pada Nabi SAW, ini kelebihan ni. Tapi kita ni tak ada. Aku hari tu pergi berdakwah, habis orang melima belasah aku, koyak rabak muka aku. Aku tegur jangan main sabung ayam je, contohnya.
Kan? Mana tahu tuan-tuan, ada orang main judi ke contohnya. Orang kita ni ada setengah memang tak boleh ditegur, tapi jangan bimbang pendakwah. Ya. Kalau kita kena sekali pun atas dunia, tak nampak balasan mereka itu atas dunia, ketahuilah di akhirat itu pasti mereka akan dibalas. Sebab ada orang, dan orang yang buat kejahatan ni, kalau kita lihatlah pada sejarah mereka, mereka ini akan dikalahkan di saat kemuncak mereka itu akan rasa menang. Perang Badar ni sebagai contoh, dia rasa dah boleh hentam habis dah orang Islam. Beria dah dengan kekuatan dia, memang segala cukup dah. Kalau fikir dari segi kuantiti dan kualiti mereka itu, banyaknya mereka, lengkapnya senjata mereka, senang-senang sahaja mereka boleh belasah kaum muslimin. Tetapi pada ketika itu dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun lagi sedap dikejar kaum muslimin sampailah kepada lautan. Inilah peluang dia kata untuk dia henyak Nabi Musa dan pengikut dia. Pada ketika itulah mati lepas dia. Dia nak buat, dia rasa boleh. Last sekali kecundang juga. Jadi jangan takut. Orang yang egonya itu, yang takaburnya itu. Dulu ada satu tempat ni, Imam ni memang tugas dia nasihatkan anak karya dia. Tak dapat nasihat pada ayah, terus pada anak. Salah ke? Kalau ayah tu jenis tak ada nampak kat masjid, anak ni baguslah. Katanya anak sekolah agama. Jadi ustaz ni kata, bagus awak ni masuk pertandingan hafazan. Ayah awak cakaplah dengan ayah datanglah masjid. Lebih kurang macam tu lah. Takkanlah dia hina pula tu kan. Apalah kau ni, tak serupa kau dengan ayah kau. Mestilah dia cakap dengan baik-baik kan. Jadi si anak ni balik sampaikan pada ayah dia. Tahu tak tuan-tuan apa jadi? Dia tunggu tuan-tuan lepas isyak. Mana kau tahu aku tak semayang ke, aku semayang ke, itu aku punya pasal. Sampai ni lah siap cekik-cekik ni lah. Agak macam ni tuan-tuan kalau kita gini. Kalau lagi orang suruh ni cerai dah. Ada? Nampak ustaz kena cekik. Ustaz pun takut macam Doraemon. Ada? Ada? Itu pasal watak macam Sayyidina Umar dia penting. Sayyidina Umar ni dikatakan kalau lalu di satu lorong, syaitan tak lalu situ. Takut dia masuk Islam, dia isytiharkan keislaman dia. Siapa mau berani? Ustaz pun ada macam tu. Ada. Ustaz Abdullah Khairi dia cerita kan, orang yang ego ni, yang suka berlawan dengan orang ni, dia akan, dan Nabi SAW sendiri pernah berlawan Gusti dengan seorang orang Mekah, musyrikin Mekah yang dikatakan hebat. Rebah orang tu. Rebah orang tu, kalah lawan Nabi Gusti. Jadi bukanlah saya kata ustaz mesti nampak macam tu rasa dia kan. Tak, tapi kena ada juga yang macam tu. Orang lain tak berani lah. Ustaz untuk aku takut. Tak ada orang pun nak backup kan. Tapi kalau dia kenalah sekali pun atas dunia begitu, dan Allah SWT pasti akan balas. Kaya ke orang tu? Yang orang buat tu senang lenang ke hidup dia? Allah hai. Kereta gemuk-gemuk. Ada? Rumah shilling pun tak ada. Susah. Tapi dia duduk dalam khayalan bila orang kata tak ada sinar iman. Semoga Allah bagi petunjuk. Kita memang kesian nasib dia kan. Tapi bila dia buat macam tu, bila saya dengar kisah tu, saya kata tak patut Kalau dia cekik leher kita cekik boleh. Kalau pada saya begitu kan. Baik. Jadi oleh itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bapa pendakwah seluruhnya, wahai pendakwah Islam di segenap masa dan tempat, janganlah halangan seperti ini akan menghalang kamu dari meneruskan usaha dakwah dan kembali kepada Allah. Kita kadang realiti kita sebut kat sini tak nampak lah tuan-tuan.
Tuan-tuan pernah pergi US tak? Saya pun tak pernah pergi. Habis PKPP ni macam mana? Simpan duit, jangan disimpan. Kalau dah murah tiket tu kita pergi. Tak. Sampai satu masa di US, orang kita solat, dia ejek-ejek kita solat. Ialah orang Islam ni, setiap bumi, inci bumi Allah Ta'ala ni adalah masjid. Kan? Jadi kalau nak solat, orang kata mana-manalah, tak mengganggu orang pun, bukan kat tengah jalan. Tapi dia tak boleh tengok. Dengan orang kata teroris lah. Saya waktu Mas Selamat tu yang apa, terlepas di Singapura. Saya dengan ayah saya selalu juga pergi Singapura sebab ayah saya memang driver. Pakai kopi, ayah saya cakap jangan pakai. Sebab ada iklan, nampak orang ada janggut, bawa beg. Ya, kita pergi sana mesti bawa beg. Kita kena bawa baju. Laporkan pada polis. Memang nak masuk tu, dia scan ni, lama nak tengok. Dia padan dengan muka ni. Oh, bukan, ni bukan Mas Selamat ni. Ni bukan daripada seberang ni jauh ni. Allah. Tapi maksudnya siapa yang duduk dalam keadaan itu, dia akan rasa bagaimana dia membawa Islam dalam keadaan yang payah. Jadi tugas pendakwah ni. Baik. Dan mereka tidak mampu buat apa-apa kecuali sedikit kesaitan zahir saja. Jadi kalau kena cekik tadi pun itu zahir saja, kan? Mereka tidak disebelahi oleh zamannya malaikat. Pendakwah Islam tidak boleh berhenti kerana larangan dan tekanan. Dan seterusnya, janganlah kamu ikut dan dengar cakap pelarang-pelarang dan penjahat-penjahat itu. Kalau ada orang larang kita nak berdakwah, sepatutnya kita makin kuat, teruskan sujud dan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang diajar, ini dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan dakwah untuk sujud dan qurb, ini dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Dan ada juga yang menafsirkan pada ayat yang terakhir ni adalah hubungan paling dekat seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ketika sujud. Cumanya kita kalau semayang berjemaah jangan sujud lama-lama ya, imam. Yang ini semayang sunat, dia jangan duduk sampai setengah jam. Orang lain dah balik tau, tinggal kau. Betul, nak semayang yang macam tu seorang. Dan makmum jangan sujud lama-lama juga. Imam dah bangun Allahu Akbar tahiyat akhir, dia sujud lama. Dia fikir khusyuk dia je. Jangan. Kalau solat berjemaah, imam bangun, kita bangun. Jangan imam tak bangun, kita bangun. Itu jangan juga kan. Baik. Dan itu antara cara kita mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan sujud. Cuma ada orang yang dia buat benda yang saya kira bid'ah. Ada seorang jemaah ni lama dah tak datang. Saya pun tak ada ambil nombor telefon dia, tapi dia selalu datang. Tak tahu dah pencen ke apa. Sebab dia ni saya dah perhati beberapa kali, lepas semayang sunat asar dia akan sujud. Lepas beri salam tu dia sujud. Sebenarnya itu perbuatan itu tak ada. Tak tahu lah dia ada baca ayat sujud sejadah ke. Tapi kalau sujud saja tak ada. Bahkan sujud syukur kalau tiap-tiap hari pun, itu pun dihukum bid'ah oleh para ulama. Maka buat macam ni sebab menyalahi sunnah. Sebab apa kau sujud ni? Alhamdulillah hidup lagi. Itu tak payah. Dia besar-besar dapat kereta baru, rumah baru, bini baru. Macam tu. Itu kena masuk juga. Sujud syukur jangan lupa. Okey, kita ada satu soalan ni tuan-tuan. Yang bini baru tadi saya tarik balik Jadi ada satu soalan tanya, apakah kita perlu mengikut mazhab-mazhab? Ada orang ni pening berkaitan dengan mazhab-mazhab ni. Dan saya ni ada bawa balik kursus pengucapan awam. Bagus tuan-tuan. Kursus pengucapan awam tu, penceramah tu sungguh macam ada energi, macam artis lah duduk pentas tu. Saya pun tak ngantuk, memang mata pandang pada dia ni. Dia ajar macam mana berdakwah menjadi penyampai yang baik. Macam-macam lah teknik dia, bukan kita nak sebut di sini. Jadi apa harapan dia? Dia kata para pendakwah ni dapat menyampaikan ilmu dalam keadaan yang betul. Orang tak mengantuk, orang dapat, orang faham. Kadang dia cerita panjang, dalil dah okey, tapi apa tak faham. Orang tu tak sampai, dia yang faham, orang tak faham. Jadi
Saya rasa soalan yang ditanya ni elok kalau kita ada buat satu seminar yang lebih, kalau tuan-tuan boleh join nanti, tak kira sesiapa yang speaker ataupun penceramah yang nak sampaikan adalah baik. Ringkasnya saya nak sebutkan, mazhab ini bukan agama. Tak ada orang pergi mana-mana tanya, engkau apa Syafi'i? Pergi umrah, ada ke nak cop pasport? Dekat Mekah tu tanya, Malaysia, anta Syafi'i, Wahabi? Tak ada. Masuk Islam Islam masuk. Tak ada dia tanya macam tu. Dan saya nak sebutkan yang kedua, pada perkara yang ijma', yang sepakat oleh para ulama', tak ada mazhab. Solat subuh 2 rakaat, Imam Syafi'i kata berapa? 2. Imam Malik kata 2. Semua 2. Jadi yang ada khilaf ini pada persoalan furu'. Dan persoalan furu' ni berbezanya ada banyak faktor, antaranya pemahaman para ulama' juga berbeza. Mereka mempunyai dalil juga berbeza. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama' satu rahmat pada kita, ada keluasan. Tetapi sebelum kita meneroka yang lain, belajarlah dulu fiqh pada tempat kita sendiri, supaya kita ada asas dan boleh kita belajar yang lain. Kerana tidak boleh kita ini mengambil agama mengikut hawa nafsu kita disebabkan ada keluasan pandangan. Contoh, dia nak kahwin, dia cari ada tak pandangan yang kata tak payah yang perempuan boleh walikan pada diri dia sendiri. Boleh cari tu. Cari ada tak buku dekat ni, saya nak pinjam. Tak boleh. Lepas tu cari ada tak pandangan yang kata nikah ni tak ada saksi. Cari ada ni dalam mazhab Maliki satu kaum kata dia boleh. Wah, tadi wali dah, perempuan jadi wali diri dia sendiri. Budak perempuan tu walikan diri dia sendiri, tak ada saksi. Last sekali ibu benda last sekali tak ada nikah tu, tak boleh. Tata rukhas mengambil agama untuk kepentingan hawa nafsu tu tak boleh. Jadi, dan kita ni orang awam, mazhab kita adalah mazhab mufti sebenarnya. Itu orang awam tak payahlah kita cerita Syafi'i ke apa semua. Saya akhirilah persoalan ini. Kita sembahyang ni kan, Imam sebutkan Sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan sebut apa? Tuan-tuan sebenarnya mazhab Maliki, macam Mekah kan. Tuan-tuan ni sebenarnya macam orang Mekah, saya tengok. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah. Makmum pun Sami Allahu liman hamidah. Itu yang sebenarnya. Kalau kita sembahyang, ni yang terakhir kali kedua. Ni betul-betul akhir jangan tipu. Kau tak beli kitab pun tahu Okey. Selepas imam baca Al-Fatihah, waladdallin, amin, imam terus baca surah ke dia berhenti dulu? Nama tak dia berhenti? Jadi yang berhenti lama sedikit ni adalah pandangan mazhab Syafi'i, kerana pada ketika itu kita disunatkan untuk baca surah. Kalau pada pandangan mazhab yang lain, bacaan makmum itu adalah bacaan imam. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Jadi dia terus sambung. Jadi bagi saya menarik kalau kita mempelajari perkara ini dengan syarat kita memahami dan kita yakin dalam pengamalan kita. Dan kita tak boleh kata orang salah, dan orang sebenarnya tak boleh kata kita salah pada benda yang khilaf. Sebagai contoh, tak payah contoh lagi, minggu lagi. Jadi saya mohon ampun maaf kalau ada salah silap buruk bicara saya. Dari satu, semoga Allah beri kita faham, jauhkan kita daripada ketaksuban yang melampau, yang salah. Jadi kita tangguhkan atas tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina insana yaqulu illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis kami ini dan majlis yang seumpama ini majlis yang Engkau redha, yang Engkau rahmat. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini ya Allah perpisahan yang Engkau
redha, yang Engkau rahmat. Jangan Engkau jadikan di antara kami ini dan lainnya permusuhan, persengketaan dan perkara yang jauh dari rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah kejahilan pada diri kami, muliakanlah kami dengan sinar kefahaman, bukakanlah pintu hati kami untuk ilmu-Mu ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang baik dan kesantunan. Jadikanlah kami ini ya Allah hamba-Mu yang cinta akan ilmu, mendengar berbagai pendapat dan mengikut yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.